Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih keutamaan puasa dan Ramadan. Miftah Ar-Rayyan, hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khairun. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Waman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Waman kana min ahli siyami du'iya min babi ar-rayyan. Waman kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu: Ya bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am, wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Akhrajahu Bukhari fi sahihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membelanjakan dua dari sesuatu hartanya pada jalan Allah akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan, maka sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli salat akan diseru daripada pintu salat. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli jihad, maka akan diseru dari pintu jihad. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli puasa akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli sedekah akan diseru daripada pintu sedekah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi bapa dan ibuku, engkau wahai Muhammad ya Rasulullah, sekali-kali tidak akan rugi bagi sesiapa yang telah diseru dari pintu-pintu itu. Tetapi adakah terdapat orang yang akan diseru daripada semua pintu itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, aku mengharapkan agar engkau termasuk dalam kalangan mereka. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari. Pengajaran hadis. Pertama, orang yang membelanjakan harta kekayaan pada jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat rahmat dan nikmat yang melimpah ruah pada hari kiamat. Kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sentiasa melakukan kebaikan semasa hidupnya. Oleh itu beliau adalah seorang yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak dan beruntunglah sesiapa yang memasukinya. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, siapa yang ada Allah Taala berikan dia rezeki, dia infakkan pada jalan Allah, maka akan diseru dia ni pada hari kiamat nanti daripada pintu-pintu syurga. Apa bentuk yang diinfakkan pada jalan Allah, dia akan seru pada hari kiamat nanti daripada pintu-pintu syurga. Maka dekat sini Nabi dia sebut ada beberapa pintu yang akan menyeru seseorang tu pada hari kiamat. Kata Nabi, sesiapa yang rajin solat, tuan-tuan lah ni, yang rajin solat, rajin qiyam kan, maka akan ada satu pintu syurga nanti namanya bab as-salah, bab sembahyang. Jadi pintu ni nanti dia akan menyeru orang yang rajin salat, dia akan masuklah ikut pintu dia. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua kata Nabi, sesiapa dalam kalangan umat aku ni yang rajin berjihad, jihad fisabilillah, sama jihad dengan duitnya ke, jihad dengan hartanya, jihad dengan dirinya sendiri, dia berjihad pada jalan Allah, nanti ada satu pintu di dalam dekat syurga Allah tu namanya bab jihad. Maka pintu ini akan menyeru orang yang rajin berjihad ni supaya masuk ke dalam dia. Kemudian yang ketiga kata Nabi, bagi ahli puasa pula, puasawan, orang yang rajin puasa, maka akan ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan, yang pintu ini akan menyeru orang-orang yang puasa untuk masuk ke dalamnya. Dan yang keempat kata Nabi,
ada lagi satu pintu, namanya pintu sedekah. Bagi siapa yang rajin bersedekah, keluar duit, bersedekah, membantu orang lain, maka akan ada pintu sedekah yang akan memanggilnya untuk masuk ke dalam. Maka Abu Bakar Siddiq dia bersumpah ni, Arablah style dia, bi abi anta wa ummi, bahasa dulu lah masa zaman jahiliah. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak orang yang akan diseru daripada semua pintu-pintu tersebut? Mendengar perkataan itu, kata Nabi SAW, Nabi kata ada. Dan aku mengharapkan engkau merupakan orang yang akan diseru daripada pintu-pintu tersebut. Jadi insyaAllah tuan-tuan dia, kita yang rajin solat, yang rajin sedekah, yang rajin berpuasa, yang rajin berjihad ni, maka akhirat kelak besok kita nampak banyak semua pintu akan menyeru kita, suruh masuk ke dalam dia. Jadi kita boleh pilih mana-mana pintu masuk, semua sekali pun boleh, insyaAllah. Moga-moga hadis-hadis sebegini memberi inspirasi kepada kita untuk terus kita beribadah kepada Allah SWT. Kita fahami amal sampaikan hadis-hadis ini. Dan tahniah kepada tuan-tuan yang habis qiyam pagi tadi, kita baca juzuk 9 dan juzuk 10, insyaAllah. Pagi besok kita akan baca juzuk 11 dan 12. Dan terus kita ada pahlawan-pahlawan qiyam malam daripada surah Maksum, insyaAllah. Okay, wallahu a'lam, subhanakallah.